Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat kita berkumpul lagi pada hari ini, insya-Allah menyambung kelas pengajian kita berkenaan dengan ringkasan tafsir Ibn Kathir, yang mana kita kali terakhir kita berjumpa kita habiskan berkenaan dengan potongan ayat laknat para anbiya ke atas Bani Israel, ke atas orang kafir dengan Bani Israel, itu ayat 78 sampai ayat ke-81. Allah Ta'ala nyatakan ayat berkenaan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, li'inal ladina kafaru, dilaknat orang kafir min Bani Israel ala lisani Dauda wa Isa bin Maryam, dilaknat orang kafir daripada Bani Israel di atas lidah Nabi Daud dan juga Isa bin Maryam. Zalika bima asaw wa kanu ya'tadun, itu adalah kerana mereka menderhaka dan mereka melampau. Dan sifat melampau mereka yang sampai para anbiya, laknat mereka itu adalah kerana kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'aluh, mereka tak menegah satu sama lain daripada kemungkaran, bahkan mereka melakukannya. Misalnya melakukan kemungkaran, labi sama kanu yaf'alun, itu sebut buruk apa yang mereka kerjakan. Tara kathiran minhum yatawallawna alladhina kafaru, kau lihat buatkan kerana mereka memperwalikan, memberi tak setia, kasih sayang kepada orang yang kafir. Labi sama qaddamat lahum anfusuhum, itulah sebut buruk-buruk apa mereka kemukakan untuk diri mereka sendiri. Dan bahawa ansakhitallahu alaihim wa fil azabihum khalidun, bahawa Allah Ta'ala murka kepada mereka, ke atas mereka, dan juga dalam azab mereka akan kekal. Walau kanu yu'minuna billahi wan nabi, kalau mereka beriman Allah dengan nabi, wa ma unzila ilaihi, apa turun pada mereka, mattakhaduhum awliya, tak ada mereka ambil orang kafir tadi sebagai para pelindung atau pembantu. Walakin kathiran minhum fasikun, tapi kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. Al-Maidah 78 sampai 81. Tu bahagiannya apa kita kata kita ambil itu. So hari ini kita akan masuk pada potongan yang baru, itu 82 sampai 86, yang apa Allah Ta'ala terangkan dalam ayat ini berkenaan dengan siapakah yang akan memberikan kasih sayang ataupun memusuhi terhadap ahli iman. Di kalangan mereka tu, siapakah golongan yang akan ada sedikit kasih sayang kepada orang beriman, dan siapakah akan paling dahsyat memusuhi orang beriman. Firman Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. La tajidanna asyaddan nasi adawatan lilladzina amanu al-yahuda walladzina asyraku wa la tajidanna aqrabahum mawaddatan lilladzina amanu alladzina qalu inna nasara dzalika bi anna minhum qissisina wa ruhbanan wa annahum la yastakbirun. وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ وَنَطْمَعُ أَنْ يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ فَأَثَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا
وَذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ. Okey, la tajidanna asyaddan nasi adawatan lil ladzina amanu. Engkau pasti dapati orang paling dahsyat. La tajidanna, pasti engkau dapati asyaddan nas, manusia paling dahsyat. Mana paling dahsyat di kalangan manusia. Adawatan lil ladzina amanu, adawatan pemusuhan. Lil ladzina amanu, kepada orang-orang yang beriman. Al Yahud, golongan Yahudi, orang-orang Yahudi, wal ladzina asyraku, dan orang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang buat kesyirikan, ada mereka paling kuat permusuhan terhadap orang beriman. Demikian juga orang Yahudi yang menerima Taurat, mereka yang mengaku diri mereka Yahudi, diorang akan paling dahsyat permusuhan terhadap orang beriman. Dan wala tajidanna aqrabahum mawaddatan lil ladzina amanu, dan pasti kau dapati yang paling dekat di kalangan mereka, di kalangan manusia, mawaddatan, kasih sayang, lil ladzina amanu, bagi orang-orang yang beriman, alladzina qalu, orang-orang yang mengatakan, inna nasara, ini kami ni Nasara itu Nasrani. Kalau kita zaman sekarang ni paling Kristian kot kan. Paling Kristian. So jadi okay. Apa yang paling kuat, yang paling kuat, tapi yang tafsir kita akan terangkan nanti. Lepas kali itu dari realiti kita dapat lihat sekarang, yang boleh berdamai, boleh tolak ansur, yang mengaku Kristian, yang mengaku orang Nasrani, dan yang paling kuat memusuhi adalah yang golongan penyekutukan Allah Taala, yang juga di kalangan golongan Yahudi. Okey. Zalika, itu. Kenapa itu berlaku? Zalika, itu. Kenapa yang Kristian tadi atau Nasrani tadi lebih mudah untuk sayang beriman? Bi anna minhum qissisina wa ruhbana. Kerana itu adalah di antara mereka itu ada kisis. Kisis ni pendeta, orang yang pandai kitab. Wa ruhbana, dan juga ruhban, ini ahli ibadat. Jadi istilah yang lain bagi apa, untuk Yahudi, dia punya ahli agama dia, orang paling kitab dia istilah lain dipakai. Dipakai apa? Istilah rahib untuk Kristian biasa dipakai. Yahudi dia ada istilah lain. Istilah satu lagi yang dipakai adalah ahbar, habrun, habara, ahbar. So pendeta bagi orang-orang Yahudi, bagi ahli kitab bagi orang-orang Yahudi dipanggil rahib, bukan ahbar, habru. Habru. Okey, ahli ibadat di kalangan Nasrani dipanggil rahib, ruhban. So jadi kalau kita ikutkan beristilah kat sini, digunakan kisis untuk Kristian. Mana bagi yang ahli, yang pendeta Kristian, yang pandai kitab, dipanggil kisis. Kisis, plural. Wa annahum la yastakbiruna, bahawa mereka ni yang Kristian ni, mereka tidak menyombong, membesarkan diri. Wa idza sami'u ma unzila ila rasul, dan bila mereka mendengar apa diturunkan kepada Rasul, tara a'yunahum tafidu minad dam'i, engkau lihat a'yunahum, mata mereka, a'yun plural bagi ainun, ataupun uyun. Ainun ada jamak dengan uyun atau a'yun. Uyun atau a'yun. Tafidu minad dam'i, melimpah, bergenang daripada air mata. Kenapa? Mimma, dari kerana ma, apa yang arafu minal haqi, mereka kenal daripada kebenaran. Kerana apa yang mereka kenal dari kebenaran, mereka menangis. Yaquluna rabbana amanna, mereka berkata, wahai Tuhan kami telah pun beriman. Faktubna ma'asyahidin, maka tuliskanlah kami bersama-sama golongan yang menyaksikan. Menyaksikan, bersaksi itu kepada engkau. Tentang kebenaran Rasul ini. Wa ma lana,
dan tidak adalah untuk kami. Tiada ruang untuk kami. Tiada peluang untuk kami. La nu'minu billah. Tiada ruang, apa kena kami. Malana, apa hal kami. La nu'minu, tidak beriman kami. Billah, dengan Allah. Terhadap Allah. Wa ma ja'ana minal haqqi, dan apa datang pada kami daripada kebenaran. Wa natma'u an yadkhilana rabbuna ma'al qaumis salihin. Kami ingin sangat-sangat agar memasukkan kami, Tuhan kami, masukkan kami bersama-sama kaum yang soleh. Fa asabahumullahu bima qalu jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha. Allah Ta'ala telah ganjarkan mereka, berikan pahala pada mereka bima qalu, dengan apa mereka katakan. Dengan sebab apa mereka katakan, jannatin tajri min tahtiha al-anhar, syurga-syurga, kebun-kebun yang mengalir dari bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha, kekal mereka dalamnya selama-lamanya lah. Khalidina fiha, kekal mereka dalamnya, ini selama-lamanya. Wa dzalika jazaa'ul muhsinin, itu adalah balasan untuk orang yang membuat kebaikan. Walladzina kafaru wa kadzabu biayatina, dan orang-orang yang kufur dan mendustakan, tak percaya tentang ayat-ayat kami, ulaika ashabul jahim, mereka lah penghuni-penghuni neraka. Okey. Qala Ibn Abbas, berkata Ibn Abbas, nazalat hadhil ayatu fi Najashi wa ashabihi. Turun ayat-ayat ini pada Najashi dan juga teman-temannya. So bukan Kristian yang ini Kristian lah. Berdasarkan kepada kisah Najashi, pasal dia memang mengisytiharkan keislaman dia. Dia percaya dengan Rasulullah SAW. Cuma dia tak boleh nak tukar negara dia, tukar kerajaan di ketika itu. Kerana mereka masih lagi kuat berpegang Kristianiti dan dilihat kalau dia teruskan, dia akan kalah. Lalu dia trik kaum dia, menyebabkan kaum dia menyangka dia masih Kristian sedangkan telah Islam. Dan dia pesan sebenarnya waktu permulaan, dia kata daripada para sahabat Nabi SAW yang lari ke Habsyah, kalau sekiranya dia kalah, lari cepat. Okey. Alladzina hina tala alaihim Ja'far bin Abi Talib, yang mereka ni ketika dibaca kepada mereka oleh Ja'far bin Abi Talib bil Habasyati, di Habsyah, Al-Quran, dibaca pada mereka Al-Quran, bakau, mereka menangis. Dibaca pada mereka Quran, mereka menangis. Okey. Hatta khadallu lihahum, sampai basah janggut-janggut mereka. Okey. Ini pendapat yang dikatakan oleh Mukathir lah. Pasal sebenarnya tajuk ni pasal kenapa? Kat sini Mukathir kata ini satu pendapat, tapi dia kata wa hadzal qaul fihi nazar. Okey. Pendapat ini kata-kata ini, pendapat ini padanya ada sikit ulasan lah, kritikan. Lianna hadhil ayata, kerana ayat ini madaniyatun, ayat Madinah, turun di Madinah. Wa qissatu Ja'far, kisah Ja'far pula ma'an Najashi, bersama Najashi, qabla al-hijrati, sebelum hijrah. Ikut jauh lah. Tapi kalau ikut kisah ayat ini turun lepas hijrah. Kisah Ja'far baca Al-Quran tu kepada Najashi tu di Habsyah sebelum hijrah. Tapi lah benda tu tak ada masalah untuk berulang sebutan tentang mereka. Maksudnya mereka lah contoh yang pertama untuk perkara berkenaan Kristian yang Nasrani yang beriman dengan Rasulullah SAW. Tapi dia kekal keadaan tadi, dia tahu kebenaran Nabi SAW. Okay. Dia kata apa? Dia kata kat sini, waqtar bin Jarir anna hadhil ayata nazal fi sifati aqwamin bi hadhil masabati. Dan telah memilih Ibn Jarir At-Tabari, ayat-ayat ini turun pada sifat kaum, orang-orang yang kumpulan manusia yang dengan keadaan ini. Sawa'un kanu minal habasyati aw ghairiha. Tak kira sama ada mereka dari Habsyah ataupun tempat lain. Kau datang daripada mana-mana tempat pun yang macam tu perangai mereka, jumpa Nabi SAW dan mengakui tentang kenabian baginda, maka dia pula juga orang tersebut termasuk dalam kumpulan yang sama. Kalau zaman kita sekarang pun ada, masuk dalam benda yang sama. Cuma macam tadilah masalah tadi, mungkin ada persoalan mereka tak tukar agama macam mana.
Kan, dia tak ikut agama macam mana? Adakah keadaan tadi diterima ataupun memang dia kena masuk Islam terus? Ini benda-benda keadaan pasal macam Najasyi di Habsyah dulu, mereka terpaksa sembunyikan keislaman mereka sebab nak mengekalkan kekuasaan. Dan Nabi tak ada aibkan mereka di atas pilihan mereka itu. Bahkan di perbuatan mereka macam tu untuk menjaga maslahah para sahabat Nabi yang hijrah ke Habsyah. Okey, itu contoh baik. Faqauluhu, maka firman Allah Taala, la tajidanna asyadan nasi adawatan lil ladina amanu al yahud wal ladina asyraku. Kau pasti dapati hai Muhammad, pasti kau dapati wahai Muhammad, manusia paling dahsyat permusuhan, adawatan permusuhan lil ladina amanu, bagi orang terhadap orang-orang beriman. Siapa? Al-Yahuda wal-ladina asyraku. Yahudi juga orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Wa madzaka, dan tiadalah itu illa li anna kufral yahudi ainadun wa juhudun wa mubatahatun lil haqqi. Kerana itu tiadalah itu kecuali kekufuran Yahudi ni adalah kedegilan, penentangan dan juga perseteruan dengan dengan kebenaran, terhadap kebenaran. Dia kata waqamtun linnasi wa tanqusun bihamatil ilmi, pandang hina pada manusia dan juga merendah-rendahkan terhadap pemikul ilmu, orang yang bawa ilmu. So, Yahudi punya keadaan itu. Dia orang bukan tak tahu kebenaran, dia tahu kebenaran tu ada, tapi dia pandang hina atas dasar keturunan, atas dasar kedudukan wahyu yang datang bukan daripada keluarga dia. Itu keadaan dia. Wa li hadza qatalu katsiran minal anbiya. Kerana ini mereka bunuh banyak di kalangan para nabi. Para anbiya dibunuh oleh Yahudi sendiri. Hatta hamu biqatil Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga mereka berkeinginan untuk membunuh Rasul sallallahu alaihi wasallam ghairu marratin. Okey? Bukan sekali je. Wasammuhu wasaharuhu. Mereka racun baginda dan mereka sihir baginda sallallahu alaihi wasallam. Wa alabu alaihi ashbahahum minal musyrikin. Dan mereka galak gesa ke atas baginda sallallahu alaihi wasallam. Mereka provoke ke atas baginda orang-orang serupa mereka di kalangan musyrik. Alaihim la'inullah al-mutaba'atat alaihim la'inullahi al-mutatabi'atu ila yaumil qiyamati. Kata mereka laknat Allah Taala yang berulang sampai hari kiamat. Zaman sekarang macam kita lihat macam dekat India, Hindutva, dia musuhi orang Islam. Orang musyrik lah. Yang mana musyrik dia akan tak suka pada orang-orang beriman. Dia akan benci sangat. Tapi kalau dia kata dia dengan orang lain, dia akan baik. Macam sebahagian daripada sufi yang suka buat kesyirikan dekat kubur, pun dia tak suka pada iman, dan dia akan sayang kepada non muslim tu lebih daripada orang-orang tauhid. Ahli tauhid dia tak diterima. Tapi pada orang yang kafir tak apa. Kita punya brothers, sahabat kita. Ini kita dapat lihat pemusuhan mereka, kebencian mereka pada tauhid. Itu sangat jelas lah. Yang Yahudi kita faham, yang musyrik tu dengan sebab itu. Mereka memang takkan suka kepada mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Pengesahan Allah Taala tu di sisi mereka adalah benda yang sangat-sangat menentang terhadap kepercayaan mereka. Tapi itu akidah kita, dan kita akan akui apa-apa Tuhan selain Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, wa qauluhu la firman Allah Taala lepas tu wala tajidanna aqrabahum mawaddatan lil ladina amanu alladina qalu inna nasara. Dan kau pasti dapati yang paling dekat di antara mereka kecintaan terhadap orang-orang beriman adalah orang-orang yang mengatakan kami ini Nasrani. Alladzi za'amu annahum nasara min atba'il masih. Itu orang yang mendakwa bahawa mereka ni orang-orang Nasrani, Nazareth Nasara, min atba'il masih, daripada pengikut-pengikut Masih, Al-Masih bin Maryam. Wa ala min haji injilihi, dan di atas jalan Injilnya, Injil baginda. Ini kena ingat dakwaan mereka pada sudut asal. So, dalam pendakwaan tersebut mereka akan ada macam ni perangai mereka. Fihim mawaddatun lil islami wa ahlihi fil jumlati. Dalam mereka, pada orang Kristian ni, ada kecintaan, ada kasih sayang kepada Islam dan juga ahli-ahlinya, orang Islam secara keseluruhan. Okey, dan itu sebenarnya dia kata wa madzaka illa lima fi qulubihim.
Tidak ada itu kecuali apa dalam hati mereka. Sebab apa? Idh kanu ala dinil masih minal riqati wa ra'fati. Itu adalah kerana apa mereka berada padanya daripada agama Masih, daripada kehalusan dan kelembutan. Maksudnya memang kehalusan dan kelembutan tu diajarkan sebagai ajaran Isa alaihissalam. Sebab itu mereka ni, bahkan kalau ikutkan kepada mana-mana lain pun, agama pun dia akan ada layanan yang serupa. Ia bukan hanya setakat masalah tahu kebenaran, tapi memang perangai mereka sedemikian. Dari segi asal mereka ada sikap sedemikian. Macam kalau kita bayangkanlah macam apa, orang-orang Buddha kan, dikatakan apa, tak makan benda berdarah, tak sekian. Tapi lah, kat Myanmar timbul je tajuk. Kan, orang Buddha ni bunuh orang Islam. Tapi as majority, macam ni kan, secara keseluruhan, kita kena dapati majority orang-orang Buddha ni tak ada buat keganasan dan sebagainya lah. Tapi yang ada segelintir je. Macam juga masalah Kristian tadi. Mana majority dia boleh terima ataupun akan memberi layanan baik pada Islam dan orang-orang Islam. Sebagaimana Najasyi sebelum dia dihujah dengan ayat Quran pun dia memang perangai macam tu. Dia terima siapa saja masuk negara dia untuk dipertahankan. Okey. Kama qala ta'ala, macam Allah firmankan surah Al-Hadid ayat 27. Wa ja'alna fi qulubil ladina taba'u ra'fatan wa rahmah. Dan kami jadikan dalam hati-hati, dalam kalbu-kalbu orang-orang yang mengikuti Isa, mengikutinya itu Isa alaihi salam, ra'fatan wa rahmah, kelembutan dan juga kehalusan dan juga belas kasihan, rahmat. Wa fi kitabihim, dan ada kitab mereka sendiri pun, man darabaka ala khaddikal aymani fa'adir lahu khaddakal aysara. Maka dia kata barang siapa yang lempang pukul engkau pada pipi kau sebelah kanan, maka ulurkanlah kepadanya pipi kau sebelah kiri untuk dilempang lagi. Walaisal qital masyru'an fi millatihim, dan peperangan tidak disyariatkan dalam agama mereka. Sebab tu nampak macam dia semua agama tenang, relax kan. Walaupun pengikut dia ada yang mengarut, tapi majority sebagai keseluruhan Kristianiti macam tu. Sebab ajaran dia sedemikian. Allah Ta'ala sebut macam tu. Allah Ta'ala bagi tahu kenapa yang kita baca lagi. Okey, walihada qala ta'ala, kena Ta'ala firmankan, menyatakan kenapa mereka paling dekat kepada orang beriman dan kasih sayang. Zalika bi anna minhum qissisina wa ruhbana wa annahum la yastakbirun. Dan itu adalah kerana di tengah-tengah mereka ada kisis, ada penelita-penelita, waruhban juga ahli-ahli ibadat, dan bahawa mereka tidak menyombongkan diri. Ai yujadu fihim al-kissisun. Okey, didapati di tengah-tengah orang-orang Kristian ni kissisun. Kissisun ni dia kata kat situ wahum khutaba'uhum wa ulama'uhum, para khatib-khatib mereka dan juga ilmu-ilmu mereka. Wahiduhum kissis. Okey, waqas kissisun wa qassun aidan. Satu dia dipanggil juga kissis atau qassun juga wa juma'u alal khusus. Dijamakkan juga di atas khusus. Kissis boleh, khusus boleh. Guna waw nun belakang ataupun khusus. So jadi sebab itu mereka sebab orang-orang ni ada itu orang-orang ahli yang ulama mereka dan para khatib mereka. Okey. Waruhban, dan juga ada rahib-rahib. Jam'u rahibin, ganda bagi rahib. Wa huwal abid. Dia ada ahli ilmu, ada ahli ibadat. Ada ahli ilmu, ada ahli ibadat. Wa huwal abid. Mushtaqu min ar-rahbati, yang diambil kalimah rahib ni daripada kalimah rahbah, kegerunan, rasa gerun, rasa takut. Wahia al-khawfu. Ar-rahbah tu maksud dia al-khawf, takut. Karakibin wa rukban. Rakib penunggang. Ini dia cerita tentang jamak dia. Okey. Rakib, rukban. Faris, fursan. Rahib, ruhban. Dia punya rhyme dia. Rhyme untuk kata ganda dia. Qala Ibn Jarir, berkata Ibn Jarir, wa qad yakunu ar-ruhbanu wahidan. Kadang-kadang boleh jadi kalimah ruhban tu untuk satu. Wa jam'uhu rahabin.
kata ganda bagi ruhban tu rohabin, rahib-rahib. Ada juga digunakan seperti korban wa qarabin, korban dan juga qarabin. Wa jurzan jaradin. Ini ganda, kata ganda kata ganda. Dia rhyme dia. Wa qad yujma'u ala rahabinah. Rahabinata, dan kadang-kadang dijamak di atas kalimah rahabinah. Okey. Fa qawluhu ma kafir Allah Ta'ala dzalika bi anna minhum qissisina wa ruhbana wa annahum la yastakbirun. Itu adalah kerana di kalangan mereka ada ahli-ahli ilmu. Okey, ilmuwan atau peneliti-peneliti lah, dan rahib-rahib, dan mereka tidak menyombong. Dia kata tadammana wasfuhum bi an tadammana wasfuhum bi anna fihim al-ilm wal ibadah wat tawadhu'. Ini menggabungkan penyifatan mereka, disifatkan mereka ni, di tengah mereka ni ada dalam mereka tu ada ilmu, ada ibadat dan ada kerendahan diri. Tiga itulah punca diorang kuat, lebih dekat kasih sayang kepada orang beriman berbanding Yahudi. Okay. Thumma wasafahum bil infiyadi lil haqqi wattiba'ihi wal insaf. Allah Ta'ala gambarkan mereka pula dengan infiyadil haqq, inqiyadil haqq, kepatuhan, inqiyadil haqq, kepatuhan atau ketundukan, penurutan, menurut kepada kebenaran, wattiba'ihi, dan mengikuti kebenaran, serta insaf, mana berlaku saksama, dia tidak jadi kerana asabiah ke, perkauman ke, rasa kumpulan lebih baik ke, untuk tidak mengikuti kebenaran. Faqala, maka Allah Ta'ala firmankan, wa idza sami'u ma unzila ila rasuli, bila turunkan kepada, bila mereka mendengar apa yang turun kepada Rasul, tara a'yunuhum tafidu min ad-dam'i, kamu lihat mata-mata mereka berlimpah daripada air mata, dari kerana air mata. Kenapa mereka menangis? Mimma arafu minal haqqi, dari kerana apa mereka tahu daripada kebenaran. Kerana mereka tahu kebenaran, mereka jadi sedemikianlah. Okey. Ay mimma indahum minal bisyarati bil bi'atsati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jadi kerana apa di sisi mereka, dia berita gembira tentang perutusan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka tahu kebenaran. Kebenaran itu adalah tentang perutusan baginda sallallahu alaihi wasallam. So, diorang pun tahu sebenarnya. Macam 146 kan kita surah Al-Baqarah kan, alladzina atainahumul kitab ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang kami berikan mereka kitab, mereka kenal Muhammad macam mereka kenal anak mereka sendiri. Sebenarnya mereka tahu. Jadi cuma masalah macam Yahudi berdegil dan tak nak terus iktiraf. Yang Nasrani banyak di kalangan mereka mudah untuk patuh kepada kebenaran. Yang sifat asal dia ada ilmu, ibadat dan juga kerendahan diri. Kat sini Allah Ta'ala gambarkan pula dengan kepatuhan, penurutan pada kebenaran, ikuti kebenaran, dan juga berlaku saksama. Tidak mereka berat sebelah atau tak adil. Okey. Yaquluna rabbana amanna, mereka berkata wahai Tuhan kami telah pun beriman. Faktubna ma'asyahidin, maka tuliskanlah kami bersama-sama orang yang menyaksikan. Ay ma'amai yashhadu bisihhati hadha wa yu'minu bihi, itu bersama-sama orang yang menyaksikan tentang kesahihan perkara ini dan juga beriman dengannya. Kami jadi bersama-sama golongan tersebut. Itu bersama Islam lah. Okey. Tapi benda ni tetap pada masalah penuturan, dia bukan dalam hati je. About benda perkara ni mesti dituturkan sendiri oleh mereka. Masalah saksi itu tajuk kedua. Masalah pertama, kalau dia menuturkan keimanan tadi. Iman kita mesti ada dalam hati, penuturan juga perbuatan. Yang mereka menangis, ada perbuatan kan, yang mereka tak menentang kebenaran. Okay? Dan mereka minta supaya dituliskan bersama-sama orang yang beriman dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rawah Ibnu Abi Hatim wa Ibnu Mardawih wal Hakim, diriwayatkan Ibnu Abi Hatim, Ibnu Mardawih dan juga Hakim, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma fi qaulihi, tentang firman Allah Ta'ala, faktubna ma'asyahidin, tuliskanlah kami bersama-sama orang-orang yang menyaksikan. Ay ma'a Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ummatihi, bersama-sama Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umat baginda. Hum syahidun, mereka lah yang menyaksikan. Yashhaduna li nabiyihim sallallahu alaihi wasallam annahu qad ballagha. Mereka menyaksikan untuk nabi mereka Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahawa baginda telah menyampaikan.
walirrusuli annahum qad ballaghu, dan mereka menyaksikan kepada para rasul, semua rasul mereka telah menyampaikan. Okey. Qala Hakim, berkata Hakim An-Naisaburi, sahihul isnad wa lam yukhrijahu, yang kitab Mustadrak beliau lah. Okey, sahih sanad, tapi beliau itu Hakim An-Naisaburi tidak mengeluarkan hadis ini. Dia kata tidak tak sahih sanad, tapi Bukhari Muslim tak mengeluarkan hadis ini. Okey. Wa hadha sinfu minan nasara humul madhkuruna fi qawlihi. Okey. Jenis ini daripada orang Nasrani, mereka lah yang disebut dalam firman Allah Taala, contoh dalam surah Al-Imran ayat 199. Allah mengatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa inna min ahlil kitabi, sesungguhnya di kalangan ahli kitab, laman yu'minu billah wa ma unzila ilaikum. Benar-benar ada orang yang mereka yang beriman dengan Allah dan apa diturun pada kalian. Wa ma unzila ilaina, apa turun pada mereka. Khashi'ina lillah, mereka tunduk kepada Allah Taala. La yashtaruna bi ayatillahi thamanan qalila, mereka tak beli dengan ayat-ayat Allah, akan beli harga dia sedikit. Ulaika lahum ajruhum inda rabbihim, mereka itulah untuk mereka ganjaran mereka di sisi Tuhan mereka. Innallaha sari'ul hisab, Allah benar-benar segera akan perhitungan. Itu ayat 109 surah Al-Imran, ceritakan kumpulan macam ni di kalangan ahli kitab. Wa humul ladzina qala Allahu fihim, dan mereka lah orang-orang yang berfirman Allah Taala tentang mereka dalam surah Al-Qasas ayat 52 sampai 55. Allah Taala nyatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzina atainahumul kitaba min qablihi hum bihi yu'minun, dan orang-orang yang kami berikan mereka kitab sebelum daripadanya, sebelum daripada Muhammad, sebelum daripada Quran, mereka dengannya mereka beriman. Wa idza yutla alaihim qalu amanna bihi innahu al-haqqu min rabbina, dan bila dibacakan ia kepada mereka, mereka berkata, kami beriman dengannya, telah beriman dengannya, sesungguhnya ia kebenaran daripada Tuhan kami. Inna kunna min qablihi muslimin, kami sebelum daripada kedatangannya, kami orang-orang yang Islam dah, telah pun menyerah. Ulaika yu'tauna ajrahum marrataini bima sabaru, mereka inilah yang diberikan ganjaran mereka sebanyak 2 kali dengan sebab mereka bersabar. Wa yadra'una bil hasanati sayyi'ata, dan mereka menolak akan dengan kebaikan akan keburukan. Orang cerca mereka cakap baik balik. Wa mimma razaqnahum yunfikun, dan daripada apa kami rezekikan mereka infakkan. Wa idza sami'ul lagwa a'radu anhu, bila mereka mendengar akan perkara-perkara yang sia-sia, mereka berpaling daripadanya. Wa qalu, dan mereka berkata, lana a'maluna wa lakum a'malukum, untuk kami amalan kami, untuk kalian amalan kalian. Salamun alaikum la nabtaghi jahilin, kesejahteraan ke atas kalian, kami tak mahukan dengan berbincang, mencari-cari untuk orang yang jahil. Okey. Walihada qala ta'ala huna, kerana Allah Taala firmankan di sini, fa athabahumullahu, maka Allah Taala beri ganjaran pada mereka, bima qalu, dengan apa mereka katakan, ai fajazahum, itu Allah Taala balas mereka ala imanihim, di atas keimanan mereka, wa tasdiqihim, dan juga kepercayaan mereka, wa i'tirafihim, dan pengiktirafan mereka bil haqqi, terhadap kebenaran. Allah Taala gantikan balas dengan jannatin tajri min tahtihal anhar, kebun-kebun atau kebun yang mengalir dari bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha, kekal mereka dalamnya selama-lamanya. Ai makithina fiha abada, mereka kekal dalamnya selama-lamanya. La yahuluna wa la yazuluna, mereka takkan hilang, mereka takkan beralih, mereka takkan hilang daripada syurga itu. Ini bukan dalil untuk orang Kristian kekal dalam agama mereka, untuk tidak ikut Muhammad, percaya Muhammad, dan juga kekal dengan keadaan mereka masih lagi tidak masuk Islam. Sebab kita ada hadis Nabi SAW yang Nabi kata, la yasma'u bi, tidak mendengar mengenai ku atau namaku. La yasma'u ismi, tak mendengar namaku. Yahudiyun wala nasraniyun, tidak seorang Yahudi, tidak seorang Nasrani. Thumma lam yu'minu bi, kemudian dia tak beriman denganku, illa adkhalahullahu an-nar, syaitan pasti masukkan dia dalam neraka. Ini kena faham Kadang-kadang ada di kalangan kita Islam kita ni yang liberal, dia cuba untuk ambil ayat macam ni untuk jadikan hujah bahawa orang Kristian tadi mukmin, bukan kafir. Kita ada ayat awal yang datang kan, perbincangan kita sebelum ni, yang Allah tak nyatakan kafirlah orang-orang yang mengatakan Allah 3 dari 3,
kafir mengatakan Allah Ta'ala ni Isa bin Maryam tu adalah Allah. Each of apa semua kata-kata tersebut apa nak menjelaskan lagi. So jangan sampai nanti kita baca ayat ni kita terus kata Kristian tu mukmin juga. Tak ada. Dia tetap digelar sebagai kafir. Tidak digelar sebagai kafir. Bahkan ada cuma adalah separuh ulama kata kafir kitabi. Dia pasal dari segi masalah kepercayaan going wrong. Okay, kita bergerak bersama macam Syekh Ahmad Didat rahimahullah nak sebutkan. Dia kata kita dengan orang Kristian ni contohnya berbanding dengan orang Yahudi, kita dengan orang Kristian ni moving along kalau kita ikutkan pada kepercayaan kan tentang akhirat sama. Kita percaya akhirat ada, dia percaya akhirat ada. Syurga ada, neraka ada, syurga ada, neraka ada. Dua-dua percaya. Syurga neraka ada, percaya. Ada balasan, ada para malaikat, turunkan kitab, rasul-rasul dilantik, semua percaya. Tapi yang problem dia kita macam kita dengan Kristian ni, dia ada beberapa perkara lah. Ketuhanan Isa ni Tuhan ke tidak. Kemudian konsep dosa asal, yakni Adam AS makan pohon terlarang, anak cucu dia tanggung dosa yang sama. Masih menanggung dosa kesalahan Adam. Yang ketiga berkenaan dengan penyaliban Isa di atas palang untuk menghapuskan dosa manusia. Itu konsep dia. Pasal pada kalau mereka boleh terima Isa tu hanya Rasul, Muhammad pun macam Rasul, dia tak ada masalah lah. Tapi problem sekali mereka tak terima. Pasal dalam doktrin mereka tu ada masalah ketuhanan Isa. Ketuhanan Isa, lepas tu dosa asal, yang Adam AS makan pohon terlarang, lalu anak cucu dia tanggung dosa. Dan kemudian yang ketiga masalah penyaliban Isa di atas palang untuk menghapuskan dosa. Sudut ni masih indah doktrin ataupun fahaman Kristianiti yang cuba disebarkan lah. Yang kita kata yang kita akan terima sekali ketuhanan Isa sebagainya. Masa kalau dia kata Isa utusan Tuhan, okey je. Macam tidak dia orang menyembah Adam, tak menyembah Nuh, Saleh, Hud, kan. Tak mereka tak sembah Ibrahim. Itu tak ada masalah kat situ. Tapi masalah sekarang ni masalah konsep ketuhanan Isa. Konsep berkenaan dengan tajuk dosa asal, konsep berkenaan dengan tajuk penyaliban Isa di atas palang untuk hapuskan dosa. Itu kita tak boleh, tak ada nak masuk mana pun. Tak ada ruang untuk kita bersatu. Bab awal macam percaya akhirat, syurga, neraka, kan, ada kitab diturunkan, ada rasul yang diutuskan. Ada orang kita sama. Tak ada benda perbezaan kat situ. Bahkan Yahudi ada, cuma Yahudi masalahnya dia reject terus tentang kenabian Muhammad SAW, dia terus terang. Macam Kristianiti ni dia orang macam dalam keadaan kebingungan. Tak tahu berkenaan dengan masalah pilihan mana satu yang patut mereka pilih. Dia macam tengah-tengah. Lepas tu mereka digelar dhalin, yang sesat. Sedangkan pada sudut yang satu lagi dipanggil sebagai maghdubi alaihim. Yahudi dipanggil maghdub pasal dia tahu kebenaran tapi lawan kebenaran. Yang Kristianiti ni lebih kepada sikap nak cari kebenaran tapi asyik gagal. Asyik gagal, tak jumpa akan kebenaran. Okey. Jadi maksudnya ini kena faham, ayat ini bukan satu tiket untuk kita pakai kata semua orang Kristian ni jangan kata kafir. Tak. So, konsep asal yang diletakkan oleh Al-Quran Karim. Bahkan contoh-contoh yang diberikan untuk ayat ini adalah contoh pertama dia adalah Najasyi, Raja Habsyah yang menyelamatkan umat Islam, yang dia memang beriman dengan Muhammad SAW. Cuma dia tak boleh nak aplikasikan iman dia kepada negara yang dia perintah sebab dia takut kalau dia kata dia punya pengikut ataupun rakyat dia memberontak, nanti umat Islam yang datang pindah ke situ akan disakiti, akan diganggu. Maka dia ambil keputusan untuk treat kaum dia sampai kaum dia menyangka bahawa dia masih lagi Kristian, tidak tukar pada Islam. Tapi sebab tu bila dia mati, Nabi solat. Nabi solatkan jenazah dia ghaib dengan para sahabat di Madinah. Nabi ajak para sahabat untuk solat ghaib ke atas jenazah Najasyi atau Negus, raja yang sempat yang Nabi SAW lah ketika itu. So Nabi solatkan, maksudnya dia Muslim. Tapi dari segi masalah praktikal dia tak boleh buat sebab itu. So kalau ada Kristian yang sedemikian mengimani Muhammad SAW tapi tak boleh nak buat kerana sekatan atau halangan kehidupan dia,
maka Allah Ta'ala akan terima lah orang ni pasal dia macam Najasyi tadi. Tapi kalau dia kata yang Kristian yang depan-depan jalan sebarkan Kristianiti, kemudian kata bukan Isa ni Tuhan sebagainya kan, itu masalah lah. Tak boleh lah. Kita kena faham pasal Kristianiti, dia punya cabang dia banyak sangat. Dia punya kumpulan ada banyak. Dan dalam kumpulan tadi ada yang percaya Isa Tuhan, dan Isa ni anak Tuhan. Isa tu diserapi oleh Tuhan. Dari 3 konsep lah. Tuhan masuk dalam Isa, atau Isa ni sendiri adalah Tuhan, ataupun Isa ni anak Tuhan. One of 3 ke. Dia macam tu konsep yang mereka pegang. Punca filosofi lah. So dia berfalsafah. Macam kita kat Malaysia, dalam Malaysia sekarang ke, kita lihat ahli kalam. Orang-orang terlibat dengan ilmu kalam. Dia semua boleh. Semua aci. Nak apa pun tak apa. Hatta kalau kita jumpa separuh orang kan. Geng-geng yang wahdatul wujud. Dia semua berhala pun tak apa dia kata. Sebab berhala tu pun hakikatnya Allah. Dia kata. Yang wujud hanya Allah. Allah yang sebenar-benar, Allah al-haq. Yang lain semua batil. So yang lain semua tak kata, kita semua tak ada masalah pasal yang hak dia adalah Allah Ta'ala. Ini masalah ni. Ini problem sebenar. Jadi macam sekarang ni orang Kristian yang nak beriman, nak patuh tapi terpaksa tahan diri daripada patuh sebab takut keselamatan sebagainya. Maka orang-orang macam ni terlibat seperti dikatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat ni. Bukannya macam disebutkan tadi lah, macam yang disangka oleh sebagian orang. Dirasakan bahawa boleh je. Boleh je, tak tukar agama. Tak, jawapannya tidak. Bila dia kata Muhammad Rasulullah, dia akan tukar agama dia ikut ajaran Muhammad SAW. Bukan kekal dan juga berdegil di atas akidah dia, atau kepercayaan dia. Kepercayaan dia yang mana golongan liberal akan kata ada orang ni dah menjadi mukmin. Itu tak boleh. Tak boleh, tak dibenarkan. Balik pada asal, kita ada ayat awal yang mengatakan mereka ni, siapa kata Isa tu Tuhan maka kafir, siapa kata Allah Ta'ala 3 dari 3 dia kafir. Semua sekali. Konsep kufur tadi tu atau syirik tadi tu berjalan. Tidak kepada umat Islam saja, bukan kepada siapa yang mengaku Nasrani. Kalau dia kata Isa Tuhan maka kafir. Kafir dia kata apa ni, dari kesekan dalam ini mereka yang beriman tadi tu macam golongan ni macam Najasyi tadi, macam Waraqah bin Naufal, macam Salman Farisi. Dia beriman dan dia tak menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma dia tak sampai kepada Nabi Muhammad lagi. Bila sampai Muhammad dia terus ikut Salman Farisi. Dia Kristian juga asal. Bila dia mencari Nabi SAW, so dia sentiasa berpindah randah daripada guru ke guru untuk dapatkan untuk ikut terus beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sampailah guru yang terakhir dia kata, sekarang tak ada orang macam kami. Kau kena pergi ke tempat macam ni. Dia describe Madinah. Dan bila dia bergaul dengan Madinah, dia pun Salman Farisi pun usaha untuk pergi Madinah. Cari jalan untuk sampai Madinah. Sampai Madinah, dalam perjalanan dia kena jual. Kemudian dia masih lagi cari, tengok Nabi punya petanda-petanda yang dia dah belajar daripada guru dia. Dia dapat, semua dapat. Kecuali satu benda yang dia tak nampak lagi tu, daging yang tumbuh belakang Nabi SAW. Sebesar macam besar burung pati punya telur. Kat belakang mak baginda ada bonjol daging. Daging tersebut dia panggil khatam nubuwah, seal of the prophet. Cuma nak ceritakan, Salman duk tengok benda tu, cari. Nabi nak tahu dia cari, Nabi tunjukkan, dia terus datang peluk Nabi SAW. So dia tak menyekutukan Allah Ta'ala, dia tak sembah salib. Dia Kristian, dia Nasara tapi dia tak sembah salib. Dia tak tuhankan Isa. Dia kena faham sudut betul lah, kena faham betul. Sebab banyak orang dekat kita ni, kadang dia bermudah-mudah, dia kata Kristian ni kat dunia ni patutnya kita tak boleh kata dia orang kafir. Tak, dia kafir. Sebab dia kata dia Isa Tuhan. Tanya dia, Isa siapa? Dia kata Tuhan atau anak Tuhan. Kafir lah. Sekarang ni sudut yang asal adalah Isa tu utusan Allah Ta'ala. Bukannya Tuhan. Bukannya Allah. Bukan anak Allah. Bukan Allah meresap dalam dia. Itu semua sekali. Baik. Wadzalika. Dan itu jazaa'ul muhsinin, balasan untuk orang-orang yang buat kebaikan. Ai fittiba'ihimul haqqa, dalam ikutan mereka terhadap kebenaran. Wa qiyadihim lahu, dan kepatuhan mereka kepada kebenaran. Haitsu kana, di masa ia berada. Tak kira bersama diorang, agama diorang atau bersama agama yang lain, tak kisah. Kebenaran tu Tapi bila kita sekali kita dah sampai pada risalah terakhir, tak ada kebenaran kecuali dalam Islam. Ini sudut orang kata macam melampau lah. Tapi inilah yang Allah Ta'ala isytiharkan.
pada sudut benda-benda buatan manusia, betul kita boleh give and take. Tapi pada benda yang Allah SWT utuskan, turunkan, Allah Ta'ala jamin ialah jalan sebenar-benarnya, maka takkan ada lagi silap. Okay? Tak boleh ya. Okay. Haitsu kana wa aina kana, di mana saya berada, mana saja ia ada. Wa ma'aman kana, bersama siapa saja dia. Bersama siapakah kebenaran tadi, dia tak ada masalah. Dia tak ada masalah untuk bersama-sama kebenaran di mana saja ia berada, di mana ia berada, di mana saja dia berada, bersama siapa saja kebenaran tersebut berada. Okey, itu sudut ya. Tapi ingat, ulang balik. Mana siapa-siapa nak baca ayat ni, dia kena ingat, bukannya tiket untuk kata orang Kristian tak kafir. Okey, sebab apa? Sebab kalau kita baca balik pada ayat 72, 73, memang Allah Ta'ala dah isytiharkan siapa kata 72, 73 ni ayat kita sekarang ni 82, 86. 82, 86. Ayat 72, 73. 72, 73. Memang Allah Ta'ala dah isytiharkan tentang kekafiran orang yang mengatakan Isa tu Tuhan, ataupun itu Allah Ta'ala 3 dari 3, 3 of 3. Tak ada sekejap. Tunjukkan. Ni ayat ni. 72, 73. 72, 73. Yang Allah Ta'ala nyatakan, laqad kafara alladhina qalu innallaha wal masih ibn Maryam. Okey. Sebenarnya telah kafirlah orang yang kata Allah tu Al-Masih bin Maryam. Okey. Dan sama Allah Ta'ala nyatakan ayat 73, ayat 73, laqad kafara alladhina qalu innallaha thalithu salasah. Kafirlah orang yang mengatakan Allah Ta'ala 3 dari 3. 1 of 3 ya. 3 of 3. So jadi dua-dua sudut tadi tak boleh, tak dibenarkan langsung. So kalau dia kata, kalau kita kata Kristian yang ada tu, dia macam Waraqah bin Naufal, dia macam Salman Farisi, ya. Ayat ni applicable kepada mereka. Okay, Allah Ta'ala beri ganjaran hari akhirat nanti. Tapi kalau dia kata mereka masih kekal mengatakan bahawa Isa anak Tuhan dan sebagainya, maka benda ni automatik dia tidak lagi applicable kepada mereka. So mereka ayat 82, 83, 72, 73 tadi, dia memberikan gambaran tentang kekufuran golongan tersebut. Ada ayat 80, jadi ayat 86, 82, 86 ni applicable kepada orang yang macam Najasyi, macam Salman Farisi, macam Adi bin Hatim punya mak dan sebagainya, sebelum dia masuk makcik mak saudara dia. Jadi semua tu mereka yang melihat Nabi, Waraqah bin Naufal melihat Nabi dan tahu akan kebenaran dan berjanji tu ikut kebenaran. Macam Waraqah bin Naufal ketika Nabi belum diutuskan, dia kata, aku sempat hari engkau, aku tolong kau dengan pertolongan yang sangat kuat. Kalau aku sempat, dia kata. Tapi dia mati selepas saja Nabi SAW berjumpa dengan dia. Okey. Thumma akhbara an halil ashqiyai. Kemudian Allah Ta'ala beritakan tentang orang-orang yang malang. Yang tadi orang yang tengok Nabi, tengok kebenaran dan mereka beriman. Golongan yang malang adalah walladina kafaru wa kadzabu bi ayatina. Dan orang yang kufur, mendustakan terhadap ayat kami, ay jahadu biha. Mereka menentang terhadapnya. Wa khalafuha, mereka menyanggahinya. Ulaika ashabul jahim, mereka telah penghuni neraka. Ay hum ahluha, mereka adalah ahli atau penghuni jahim. Wadakhiluna fiha, dan golongan yang akan masuk ke dalam neraka. Okay. Alhamdulillah. Kita berhenti kat situ. InsyaAllah nanti kita sambung kemudian. Potongan yang berikut nanti insyaAllah. Yang berikutnya adalah ayat yang ke-7, 8788, iaitu larangan daripada melampau dalam agama. Baik. Wallahu a'lam. Kita berhenti sini. Maaf asyik batuk. Benda datang balik dah. Mesti hujan hujan. Baik. Ada soalan? Okey, tak ada soalan, kita berhenti sini. InsyaAllah sambung kemudian. Wallahu a'lam. Wassallallahu ala Muhammadin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.